Korang pasti ada dengar berita ni kan? Yang ni di luar kawan PTG, sebab PTG dia bukan boleh kawal orang jual syarikat. PTG hanya boleh kawal orang jual tanah. Assalamualaikum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baru-baru ni banyak pihak menyuarakan berkenaan dengan Tanah Rizab Melayu ni. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata Kedah, KL dan Perak mencatatkan penurunan dalam keluasan Tanah Rizab Melayu ni. Okay, benda ni dah dibincangkan dari dulu lagi. Macam-macam dah dicadangkan. So, kita semua husnuzon lah. InsyaAllah, sooner or later semuanya dapat diselesaikan. Okay, kita pun hari ni saya tak maulah komen pasal sangat pasal Tanah Rizab Melayu tu, tapi saya nak sharekan sikit pasal Tanah Rizab Melayu tu. Okay, apa tu Tanah Rizab Melayu? Tanah Rizab Melayu ni merujuk pada satu-satu kawasan tanah yang diperuntukkan khas untuk orang Melayu saja. Okay, so tanah-tanah tersebut, tanah-tanah ni tak boleh dibeli atau dimiliki oleh orang yang bukan Melayu. Okay, masa nak beli tu memang nak kena tengoklah dalam surat beranak korang tau. Ada perkataan Melayu. Okay, tujuan utama Tanah Rizab Melayu ni adalah untuk melestarikan hak-hak dan kepentingan orang-orang Melayu lah dalam pemilikan hartanah ni. Khususnya dekat kawasan-kawasan strategik, kawasan yang ada potensi ekonomi yang tinggi. Lepas tu dia juga bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi lah di kalangan komuniti orang Melayu secara amnya. Tanah Rizab Melayu ni pun sama juga. Dia macam tanah-tanah lain. Dia ada freehold Rizab Melayu dengan leasehold Rizab Melayu. Okay, kalau cakap Jerman tu pegangan bebas dengan pegangan pajakan lah. Okay, cuma sekarang ni harga Tanah Rizab Melayu pun dah tinggi sedikit lah. Tinggi tapi murah sedikit daripada tanah-tanah biasa tu lah. Okay, mana datangnya Tanah Rizab Melayu ni? Okay, Tanah Rizab Melayu ni sebenarnya dah lama dah, daripada sejak 1913 lagi. Okay, tapi saya nak highlightkan yang Tanah Rizab Melayu ni terdapat dalam wasiat Raja-Raja Melayu lah yang dimeterai pada 5 Ogos 1957 sebelum kemerdekaan dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman lagi. Kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytiharkan dan simpan untuk anak cucu kamu. Selain gunung ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpan Melayu sehingga nisbahnya 50%. Selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum yang lain. Jadi kat sinilah mulanya kisah Tanah Rizab Melayu ni. Macam yang saya dah cakap tadi, Tanah Rizab Melayu ni sebenarnya dah wujud lama dah, sebelum merdeka lagi, melalui enactment yang digubal oleh Pentadbiran British lah. Enactment Rizab Melayu 1913. Lepas tu dah diupdate jadi Enactment Rizab Melayu 1973 dan diguna pakai sehingga hari ini. Mengikut portal rasmi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, terdapat dua objektif utama Tanah Rizab Melayu ni. Kenapa ia diperkenalkan? Iaitu pertama sekali ialah menyekat tanah kerajaan di dalam kawasan Rizab Melayu daripada dilupuskan dengan apa dua cara pun kepada bukan Melayu. Itu nombor satu. Nombor dua ialah menyekat tanah pegangan Melayu atau tanah Rizab Melayu daripada apa-apa dibuat urus niaga persendirian lah, antara Melayu dan bukan Melayu. So pendek cerita, tanah Rizab Kepunyaan Melayu ni kekal dikuasai oleh orang Melayu. Status terkini sehingga 31 Disember tahun lepas, keseluruhan tanah Rizab Melayu meningkatlah kepada 0.67%. Dulunya asalnya 4,960,000, sekarang ada 4,999,000. Okey, untuk pengetahuan korang, tanah Rizab ni secara teorinya tak boleh susut lah, tapi bertambah. Ini kerana perkara 89 Perlembagaan Persekutuan juga ada kata bahawa melindungi tanah simpanan Melayu ni yang tak akan berkurang keluasannya apabila berlaku pembatalan. Okey, ini maksudnya status tu mungkin akan berubah lah, tapi secara teknikal dia tanah Rizab Melayu ni kena ganti balik. Kena ganti balik tau. Walaupun macam tu, tapi tak semua tanah tau boleh suka-suka je kita nak isytiharkan pada untuk jadikan tanah Rizab Melayu. Okey, tanah yang boleh dijadikan tanah Rizab Melayu adalah pertama sekali tanah kerajaan. Nombor dua, hutan simpan. Nombor tiga, Rizab Awam. Yang nombor empat, tanah milik lah. Maksudnya orang tu dia nak tukar kena. Okay, akta yang berkaitan dengan tanah Rizab Melayu ni, pertama sekali akta utama tak lain tak bukanlah Enactment Tanah Rizab Melayu 1913. Lepas tu yang diperkenalkan pada zaman British lagi.
Okey, selain itu terdapat juga undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan Tanah Rizab Melayu ni. Antaranya lah Akta Tanah 1965. Lagi dia ada Peraturan Tanah Rizab Melayu 1989. Ketiga, Dasar Tanah Rizab Melayu. Okay, apa punca sebenarnya kehilangan Tanah Rizab Melayu ni? Okay, pertama sekali adalah tujuan pembangunan. Yang kedua, permohonan pemilik tanah tu sendirilah, dia tak nak jadi Tanah Rizab Melayu. Nombor tiga, bila dah tukar, ganti tu tak ada. Tidak dibuat secara terus. Yang keempat, kelemahan dalam sistem pengurusan Tanah Rizab Melayu. Dan kelima adalah tak ada keseragaman urus takbir. Oleh kerana konsep Tanah Rizab Melayu ni adalah sentiasa bertambah dan tidak berkurang, sepatutnya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bolehlah gazetkan ataupun petakkan Tanah Rizab Melayu secara gantian secara kota siap-siap. Maksudnya kerajaan carilah mana-mana tanah dia untuk digantilah. Okay, itu tanah kerajaan, hutan simpan, Tanah Rizab awam dan juga tanah milik untuk ditukarkan. Ada siap-siap, ada kota dia. Lepas tu baru boleh buka permohonan untuk pertukaran status lah. Bukan macam sekarang dia tukar dulu, ganti tak tahu bila kan. Ni kita dah siap-siap lah. Yang kedua ialah kemungkinan boleh diadakan pembentangan berkenaan dengan Tanah Rizab Melayu ni secara tahunan. Lebih kurang macam belanjawan lah macam tu kan. So semua orang boleh update lah benda ni. Okay, untuk penggulungan isu Tanah Rizab Melayu ni, apa yang boleh kita tengok lah peratusan dia masih jauh lagi. Tindakan segera perlu diambil lah untuk menjamin hak-hak orang Melayu ni. Secara khususnya, kelestarian Tanah Rizab Melayu ni dapat menjamin pemilikan tanah kepada anak cucu kita di masa akan datang. Okey, itu saja sharing saya kali ini. Jangan lupa like, sharing. Ini untuk saya sharekan lebih lagi topik-topik tanah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.